Baik. Jadi kita dah belajar sebelum ni kelas kita tentang pecahan kalimah. Jadi kita dah cover, maknanya kita dah tahu kalimah ni dalam bahasa Arab, yang dalam Quran kita baca tu semuanya boleh dibahagikan kepada 3 je kumpulan kalimah. Jadi ada yang pertama tu kita buat kumpulan harf. Harf ni apa dia? Kata tugas ataupun kata sendi. Maknanya ia satu perkataan yang tak ada nilai makna, ataupun melainkan apabila digabungkan dengan kalimah lain. Itu harf, kita dah belajar dah. Jadi ada kata tugas yang ada tugas mengubah perkataan selepasnya, mengubah baris akhir perkataan selepasnya, ataupun kita sebut i'rab lah, mengubah i'rab perkataan selepasnya. Jadi kita dah tahu tu yang tu harfu jar, harfu nasab, harfu jazam. So kalau kita macam lupa-lupa sikit tu, kita rujuk balik nota tu. Kita tengok fungsi pada harf tu. Kemudian kita juga dah lihat isim, kumpulan kalimah yang kedua. Maknanya kita kalau kita baca Quran tu kan, setiap ayat tu kita tahu ini harf, ini isim, lagi satu ini fi'il. Maksudnya macam itulah, kita kena pecahkan baru kita boleh terjemah dengan lebih tepat. Macam mana nak terjemah tu kena tahu kalimah tu. Jadi kalimah dia tak banyak. Kalimah ni terbahagi pada 3 je, iaitu harf, isim dan juga fi'il. Isim ni kata nama. Jadi dia tidak terikat dengan masa. Dia hanya menamakan objek, menamakan orang, menamakan tempat dan sebagainya. Senarai itu ada dekat dalam homepage kita ni. Jadi isim ni untuk manusia, haiwan, tumbuhan ni semua ada. Dan kita dah belajar bahawa isim ni boleh setiap kali kita dah kenal isim, isim mempunyai 3 maklumat. Maknanya tentang isim tu kita boleh tahu yang pertama bentuk isim. Bentuk isim. Bentuk isim iaitu sama ada isim tu nakirah, am ataupun khas. Ni kita masukkan maklumat. Kemudian kita dah belajar tentang isim tu, kita tahu dia punya jantina. Sama ada isim tu lelaki dan perempuan. Kemudian kita tahu juga tentang isim dia punya bilangan ataupun golongan isim. Sama ada isim tu 1, 2 atau 3. Ini kita dah belajar dalam isim. Jadi bila kita dah belajar tu melalui tanda-tanda dia, it's just a matter of kita ni rujuk balik semula nota yang kita dah pelajari tu. Dan dimudahkan pula dengan warna. Yang warna hitam tu isim. Warna hijau tu harf. Kemudian hari ini kita akan masuk bahagian fi'il. Fi'il ni ditandakan dengan warna merah. Apa ni fi'il? Fi'il ialah kata kerja. Dalam bahasa mudahnya kata kerja. Perkataan yang menunjukkan perbuatan. Dan dia terikat dengan masa. Apakah masa yang dimaksudkan? Maknanya fi'il ni boleh dibahagikan mengikut bahagian fi'il. Mana fi'il, kalau kita tahu dia tu adalah fi'il. Fi'il dia boleh dipecahkan pula mengikut masa. Jadi fi'il ni ada 3 masa lah yang terlibat. Satu, dia sebab apa? Sebab dia ni perkataan yang terikat dengan masa. Jadi dalam fi'il ni ada fi'il madhi, iaitu kata kerja kala lampau. Kala lampau, dah lepas. Kemudian ada fi'il mudhari'. Okey, iaitu kala kini, sekarang ataupun depan, kala depan. Dan juga ada fi'il amar, iaitu perintah, kata perintah ataupun kala depan juga. Dia boleh untuk future pun boleh. Perintah ataupun masa depan, untuk menunjukkan masa depan. Jadi 3 ni je. Tak apa kalau kita tak ingat lagi nama dia tu. Madhi, mudhari'. Tapi dia sikit je pun. Maknanya perkara ni tentang masa. Maknanya apa? Setiap kali kita jumpa satu kalimah yang berwarna merah. Contoh kita jumpa perkataan macam ni. Ni merah ni. Amilah. Jadi amilah ni kita tahu dia adalah kata kerja. Satu dia kata kerja dan dia ada masa dia yang tersendiri. Masa dia telah ke, masa dia sekarang ke, atau masa dia akan datang ataupun dia perintah.
Jadi kita tengok apa yang menyebabkan perkataan tu, macam mana kita tahu perkataan tu sama ada dia tu fi'il apa. Baik, kita tengok tanda dia. Saya terus pergi kepada muka surat fi'il. Ni kita masuk pelajaran barulah. Pelajaran tentang fi'il. Baik, kita baca sikit nota kita ni, maknanya perkataan description dia. Senang aja kalau kita faham konsep ni, try to faham konsep dia. Fi'il madhi yang pertama, fi'il madhi ialah kata kerja yang berkaitan dengan masa lampau. Fi'il madhi juga adalah mabni, maknanya dia kaku, dia tak berubah baris akhir. Jelas tak? Nampak? Siti boleh nampak? Ada, kalau tak ada tengok buku Okey, fi'il mudhari' pula ialah kata kerja yang berkaitan dengan masa kini dan masa depan. Fi'il mudhari' sahaja yang boleh di-i'rab, maknanya dia boleh berubah baris akhir. Kita kena tengok dululah fi'il mudhari' tu apa, baru kita boleh belajar tentang perubahan tu. Manakala fi'il amar ialah kata kerja perintah yang berkaitan dengan masa depan sahaja. Fi'il amar juga adalah mabni. Fi'il amar pun mabni. Jadi dalam bentuk diagram macam inilah pecahan fi'il mengikut masa. Selain kenapa teacher emphasizekan pada mengikut masa tu, sebab dia boleh juga dipecahkan mengikut klasifikasi yang lain, bentuknya cara yang lain, tapi kita sekarang ni kita fokus pada masa. Lebih familiar kat kita lah, bagi saya lebih mudah. Contohnya macam kita belajar bahasa Inggeris kan, bahasa Inggeris kan ada tenses, dia macam lebih kurang macam tu, cuma dia punya conventionnya tu ataupun dia punya undang-undang tu lebih senang berbanding dengan bahasa Inggeris. Lebih senang bagi saya, lebih-lebih lagi kerana kita belajar nak terjemah Quran. Jadi Quran tu macam tu je, that is what, itulah yang menyebabkan dia tu lebih mudah lagi. Baik, yang pertama fi'il madhi. Bila kita tahu itu satu-satu fi'il tu ialah kata kerja masa lampau, jadi terjemahan kita tu mesti kita tambah. Dalam bahasa kita ni kita nak kena tambah telah. Kalau sebab dalam bahasa kita tu tak cukup sophisticated. Kalau bahasa Arab, satu kalimah tu ada menunjukkan masa. Dia menunjukkan apa? Ada 3 benda yang kita boleh dapat tahu daripada satu kalimah fi'il. Yang pertama, kita boleh kenal masa dia tu. Sama ada okey, bukan kat sini. Kat sini. Fi'il ni, setiap kali kita jumpa fi'il, ada 3 perkara yang kita boleh tahu tentangnya. Okey, pertama kita boleh tahu tentang masanya. Masa tu sama ada telah ke, sekarang ke, yang itulah. Kemudian kita juga boleh dapat tahu tentang pelakunya. Kata kerjanya, kosa kata kerja. Kosa kata kerja ni maksud dia vocab lah, vocab for verbs. Kosa kata kerja. Dan yang ketiga juga kita boleh dapat tahu tentang pelaku. Pelaku ni kita boleh tahu sama ada pelaku tu satu, atau kita boleh tahu dia punya bilangan, kita boleh tahu jantina. Kita juga boleh tahu pelaku tu ada tandanya lah, bilangan, jantina ataupun apa tadi. Biasanya tu je lah 2 untuk fi'il ni. Biasanya bilangan ataupun dan juga pelaku. Mana pelaku ni the 2. Siapa yang buat tu? Okay, kita tengok contoh ya. Jantina, jantina. Jantina, lagi satu jantina. Jantina pelaku tu pun kita boleh tahu. Jantina. Pelaku memang kita dah tahu kan. Bilangan dan jantina. Kita boleh tahu 2 perkara ni. Baik, kita tengok ya. Jadi fi'il madhi, bila kita tahu dia fi'il madhi, terjemahan kita macam mana? Telah. Kita terjemah telah. Ini kosakatanya yang titik-titik saya buat ni. Kosakata. Kemudian ni pelaku. Oleh siapa? Pelaku tu perempuan ke, lelaki ke, dia ke. Macam itulah. Kalau fi'il mudhari' pula, kita tak telah. Sebab dia masa kini dan masa depan, kita jumpa je satu kalimah tu, kita yang kena letakkan terjemahan dia, pelakunya, kita taruh pelaku.
Kemudian perkataannya dot dot dot. Pelaku. Pelaku tu maksudnya dia ke, aku ke, engkau ke. Tu pelakulah. Kalau fi'il amar ni kita tak ada letak pelaku. Kita letak pelaku juga. Tapi perkataan ni dulu dan kita tambah terjemahan lah oleh pelaku. Lah oleh pelaku. Macam mana nak tahu? Okey, kita ambil yang basic dulu. Kita tengok contoh pembagian fi'il ikut masa. Perhatikan skrin ya. Closely tengok skrin. Okey, yang pertama alima. Perkataan ni alima. Macam mana nak tahu fi'il madhi ni? Kata dasar bagi hampir semua kata perkataan banyak perkataan dalam walaupun isim dalam Quran ni dia bermula dengan fi'il madhi ni. Maknanya fi'il madhi ni juga adalah sumberlah untuk kata akar. Untuk kosakata kerja biasa fi'il madhi. Dan dia terdiri dari kalimah 3 huruf. Tu yang saya buat dot-dot tu. Dia biasa kalimah 3 huruf. Ni signify benda yang saya tulis ni Tengok skrin ya. Okey, ni ada 3 tempat kosong kan? Maknanya ni kalimah 3 huruf. Ini yang basic. Ni mesti ada 3 huruf. Kalimah 3 huruf. Jadi kalau kalimah 3 huruf, kemudian baris perkataan yang awal, huruf yang awal tu dan akhir berbaris fathah, maknanya ini fi'il madhi dan dia juga adalah kata akar. Makna daripada sini dia boleh jadi isim pun datang daripada yang ni lah. Kebanyakan isim. Hampir boleh dikatakan dalam Quran ni macam 80 lebih peratus dalam Quran dia berasal daripada fi'il. Okey, kita ambil tengok contoh yang pertama. Alima. Jadi ni adalah kalimah 3 huruf kan? Ain, lam, mim. Di awal dan di akhir berbaris fathah. Jadi kita nampak macam ni. Kita terjemah macam mana? Telah dot 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 oleh ia. Dalam hal ni alima telah mengetahui oleh ia. Jadi kita macam perkataan ni selalu kita jumpa. Kalau kita tak nampak, katakanlah tak ada baris atas ni, kita pun kalau kita boleh baca Jawi, kita dah boleh, maksudnya macam guess lah. Oleh agak. Ni perkataan ni mengenai ilmu. Jadi ilmu tu, kata dasar dia apa? Tahu. Telah mengetahui oleh ia. Okey, dapat. Kemudian, kalau mudhari' dia, ada tambahan. Dia tambah pada 3 huruf tadi, tambah huruf ya. Ini yang paling basic. Kalau tengok kamus pun dia akan bagi yang ni dulu. Jadi kalau ada ya, maknanya sekarang, masa dia sekarang. Jadi kita terjemah, ia, dot dot dot, kata kosa kata kerjanya. Jadi, ia, jadi terjemahan dia ni pelakulah. Ia apa? Dalam hal ni, ia mengetahui. Kemudian kalau fi'il amar, kita tambah ni dot-dot dia tadi kat sini. Kita kata lah oleh engkau. Ganti nama diri kedua je yang boleh fi'il amar ni, ganti nama diri kedua je boleh. Maknanya orang yang kita lawan cakap tu sahaja yang boleh kita gunakan. Untuk macam pelaku dia tu ganti nama diri kedua. Jadi dalam hal ni daripada ain lam mim tadi mengetahui, jadi ketahuilah oleh engkau. Apa dia tanda dia? Biasanya daripada 3 huruf dia jadi 4, tapi yang pertama tu hamzah wasal dan di akhir berbaris sukun. Kita tengok contoh yang berikutnya. Ja'ala. Boleh tak baca sesama dengan saya? Baca je lah. Kita baca ja'ala telah menjadikan oleh ia. Yaj'alu menjadikan. Ya, ia menjadikan. Jadikanlah oleh engkau. Hamzah wasal, akhir berbaris sukun. Jadikanlah oleh engkau. Kafarah telah ingkar oleh ia. Betul? Yakfuru ia ingkar. Ukfur Ia ingkarlah oleh engkau. Kita drop ia tu.
Ingkarlah oleh engkau. Kerana apa? Fi'il amar hanya untuk ganti nama diri kedua. Maknanya orang yang kita boleh perintahkan adalah orang yang ada depan kita je. Jadi dalam Quran kita selalu jumpa Allah kata macam tu, kul contohnya, katakanlah oleh engkau. Terus nampak siapa yang kena tu, kita yang baca lah. Kita faham gitulah sepatutnya. I'lam, ketahuilah oleh engkau. Okey? Okey, latihan dia. Okey, ada soalan dulu sebelum kita pergi buat latihan. Jadi ni kalau kita faham konsep, maknanya dia bergerak daripada kata akar ni tadi, madhi. Jadi kalau ada penambahan ya contohnya atau di akhir tu berbaris dhammah, inilah dia fi'il mudhari'. Jadi kita kena fi'il mudhari' ni untuk masa sekarang atau masa depan. Kalau madhi ni kena tambah telah. Ini yang saya masukkan tadi. Satu kalimah dalam bahasa Arab ada, kita nak terjemah 3, 4. 4. Sebab yang ini menunjukkan masa. Ini kosakata. Kosakata. Jadi kat sini nak menunjukkan pelaku tu oleh ia. Yang ini maksud untuk pelaku. Kalau mereka lah. Kalau dia lah. Kalau dia perempuan pun ada tanda dia. Tapi sekarang ni kita baru tengok yang basic sekali. Konsep dia bergerak macam tu. Maknanya satu kalimah ni alimah dalam fi'il dia kan dalam bahasa Arab ni macam tu. Maknanya setiap kali kita jumpa fi'il ni dalam dia dah siap-siap ada maklumat tentang kata kerja. Dia punya susunan pun macam tu. Maknanya ada fi'il dan fa'il. Fa'il tu maksud dia pelaku. Ini fi'il kata kerja. Kata kerja, kosakata tadi. Fa'il ni maksud dia pelaku. Setiap fi'il dia dah siap-siap ada. Dia ada pelaku, dia mesti ada kosakata lah. Ada maklumat kata kerja. Itu untuk fi'il yang sempurna. Ada ke fi'il tak sempurna? Ada juga. Tapi belum lagi sampai. Baik, contoh pembagian fi'il ni kita dah buat. Baik, kalau ada soalan? Okey, terjemahan dari segi terjemahan, kalau kita tak tahu bahasa ni, maknanya kita tak tahu vocab, tak apa. Vocab tu kita ada Quran perkata, jadi kita boleh rujuk. Tapi kalau kita dah tahu, contohnya perkataan ni selalu sering kita sebut dan in fact kita pun kita merujuk kepada orang yang tidak Islam pun kita kata macam tu, kafir. Tapi kalau kita dah faham maksud asal dia ni, kafara ni ingkar. Kita kalau boleh janganlah cakap telah kafir oleh ia. Tapi untuk mula-mula boleh. Tapi sebenarnya kafara ni maksud dia ingkar. Bukan non-Muslim. Kafara does not mean non-Muslim. Walaupun non-Muslim kadang-kadang termasuk golongan yang kafir juga. Tapi yang ni maksud dia ingkar tu satu perbuatan lah. Satu disobedient. Dia disobey. Ingkar tu macam gitu. Taat. Okey. Baik, kita cuba buat latihan. Mudah-mudahan dengan latihan ni kita fahamlah. Kita boleh cubalah. Kita cuba terjemahkan kita bergerak daripada kanan ke kiri. Okay, macam contoh, alima telah mengetahui oleh. Mudhari' ni dia jadi ia mengetahui. I'lam ketahuilah oleh engkau. Jadi kita kena macam sentiasa familiarkan dengan tanda ni. Baik, ja'ala. Buat sama-sama. Kita terjemah. Telah menjadikan oleh ia. Betul. Jadi kita tinggal tambah. Telah menjadikan oleh ia. Yaj'alu. Ia menjadikan. Betul. Ij'al. Jadikanlah oleh engkau. Jadikanlah oleh engkau. Bagus. Ij'al. Kafara. Telah ingkar oleh ia. Telah ingkar oleh ia. Itu perkataan dah diberi. Jadi biasa je. Telah ingkar oleh ia. Yakfuru. Ia ingkar. Kufur. ingkarlah oleh Ingkarlah oleh engkau. Jadi ingkarlah oleh engkau.
Dakhala. Dakhala Telah memasuki oleh ia. oleh ia. Yadkhulu. Ia Ia memasuki. Ia memasuki. Udkhul. Memasukilah oleh engkau. Masukilah oleh kau. Engkau. Betul. Sami'a. Ia telah mendengar oleh ia. Telah mendengar oleh ia. Oleh ia. Mau. Ia mendengar. mendengar. Dengar. Isma. Dengarlah oleh Engkau. Dengarlah oleh engkau. Banyak tak perkataan ni kita jumpa dalam Quran? Banyak. Ada kita sebut pun banyak juga. Okey, Sami'allahu liman hamidah. Kita baca dalam solat. Sami'ah ni perkataan ni. Jadi Mendengar. setelah mendengar oleh ia, oleh Allah. Li, bagi. Kita dah belajar tu. Liman hamidahu. Li, bagi. Man, orang yang. Hamidah. Hamidah tu masih lagi perkataan yang fi'il madhi lah. Hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Agaknya hamidah ni apa? Cuba terjemah. Puji. Puji. Jadi kita dah tahu dia. Okey, maksud dia puji. Jadi kalau kita tambah telah, Telah puji. Memuji oleh memuji oleh ia. Macam itulah. Jadi sebenarnya dah setiap hari dalam Hamidah. Oh, okey. Hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Telah mendengar oleh ia, oleh Allah akan bagi orang yang telah memuji oleh dia. Allah dengar siapa yang puji Allah tu. Allah dengar. Setiap kali kita i'tidal kan, Sami'allahu liman hamidah. Jadi ada sambungan doa tu dalam solat tu. Apa dia sambungan dia? Walakal hamd. Rabbana lakal hamd. Betul, sambung lagi. Kalau Nabi ajar kita ada sambung lagi. Hamdan kathiran tayyiban barakan fihi. Jadi banyak tu kita tahu lah Allah mendengar. Jadi tak apa berbanyak tasbih ataupun memuji Allah dalam i'tidal. Okey, amanah. Ini ada 4. Ni ada tambah. Telah Beriman oleh ia. Telah beriman oleh ia. Yu'minu. Ia beriman. Amin. Berimanlah oleh engkau. Kau. Berimanlah oleh engkau. Oleh engkau. Akhraja. Telah mengeluarkan oleh ia. Oleh ia. Yukhriju. Ia mengeluarkan. Ia mengeluarkan. Riju. Kan keluarlah. Ni apa? Kalau akhrij, keluarkanlah oleh engkau. Keluarkanlah oleh engkau. Kalau keluar, lain sikit. Dia 3 huruf. Kalau keluar 3 huruf. Yang ini dah jadi 4 Tapi kita bagi je sebab perkataan ni banyak dalam Quran. Jadi nak menunjukkan variasi tu. Dia asal dia kalimah 3 huruf. Contoh perkataan kharaja. Kharaja ni baru betul keluar lah. Dia bukannya mengeluarkan. Yang ni keluar. Jadi saya tulis kat bawah ni keluar. Dia punya kata kerja dia. Keluar. Jadi macam mana kita terjemah? Tak boleh. Keluar telah oleh ia. ia. Ini bukan mengeluarkan, keluar. Tak sama dengan mengeluarkan, sedikit beza. Kata dasar kharaja. Jadi telah keluar oleh ia. Kalau dia jadi fi'il mudhari' yakhruju. Ia keluar. Ia keluar. Bagus. Terjemahan dia, ia keluar. Jadi kalau keluar yang suruh keluar tu, kata perintah dia jadi ukhruj. Keluarkan.
Keluar. Ukhruj. Jadi terjemahannya Keluarkanlah keluarlah, bukan oleh keluarkan, engkau. keluarlah oleh Oh. engkau. Oleh engkau. Macam kita halau lah. Kalau ukhruj tu keluarlah oleh engkau. Nyah kau dari sini. Macam Allah sebut kepada iblis. Ukhruj minha. Dah tahu dah kat situ siapa yang kena halau ni. Bukan semua orang. Satu je. Ukhruj. Engkau. Keluarlah engkau daripada syurga ini. Minha. Okey, ya, kemudian kita terus pergi kepada perkataan ni. Ini pun salah satu perkataan paling banyak dalam Quran. Jadi qala terjemahannya Telah berkata Berkata ia, ia, yaqulu, Ia berkata. qul, katakanlah Katakanlah oleh engkau. katakanlah oleh engkau. katakanlah oleh engkau. Say. Kalau bahasa Inggeris pendek jugalah. Yang ni maksudnya katakanlah oleh engkau. Sebab kita nak streskan siapa yang ada di sini. Maknanya kata kerja tu engkau. Ini kata kerjanya dan engkau tu pelaku dia. Setiap fi'il mesti ada maklumat tentang kata kerja, kosakata kerja dan juga pelaku dan juga masa. Ya? Tu the fi'il. Tu the sophisticated ni satu-satu bahasa tu, satu kalimah tu dia boleh cover banyak benda. Antara tandanya lah. Okey, ni latihan. Mari kita cuba buat latihan yang ni pula. Kita dah tahu ni tadi. Kita nak tengok macam dalam Mushaf Mubayyinah ni kita gunakan kod pembahagian dia untuk yang basic tu. Baik, kita tengok Untuk fi'il madhi, kod dia ialah FD. Jadi kalau FD je maknanya pelaku dia understood, yang dah terbina dalam tu. Memang tersembunyi tapi duduk dalam tu je. Kita tak nampak tanda, tapi FD ni maknanya ia. Kalau FD sahaja maknanya pelaku dia ialah, kita terjemah telah oleh ia. Jadi kita tahu dah pelaku dia ia. Ia tu maksud dia ia lelaki ataupun ia umum lah. Lepas tu kalau fi'il mudhari', terjemahan dia, kod dia ialah FR. Fi'il mudhari' FR. Pada ra ni, pada R ni. Fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' ia ... Kata kerjanya dalam tu lah. Sama juga pelaku dia ada, kata kerjanya pun ada dalam tu. Kalau fi'il amar, pun sama juga. Kita buat macam tadi. Kata kerja, kosakatanya. Kemudian kita tambah lah. Lepas tu tambah pelaku. Oleh engkau. Kalau yang engkau ni, yang basic, yang default lah. Kiranya default ni engkau. Kalau fi'il mudhari' ia. Pelaku dia, fi'il madhi pun ia. Kod dia apa? Fi'il madhi FD. Fi'il mudhari' FR. Dan fi'il amar FA. Okay. Bila macam tu je, faham konsep. Kalau FD, mana fi'il madhi, terjemahan dia telah ... oleh ia. Tak tahu yang ... ni tak apa. Boleh tengok perkata ataupun boleh tengok kamus. Kalau FR pula, fi'il mudhari', kita letak pelaku dulu kat depan, kemudian kita tambah pada penterjemahan. Maknanya perkataan macam contoh di bawah ni, latihan ni diberikan kosakata. Kitalah yang kena tengok yang asas ni macam mana nak terjemah kalau dia fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke ataupun fi'il amar. Baik, kita cuba ya. Okay, cuba tengok contoh ni tadi. Kita pun dah buat dalam masa kita mula-mula tengok nota tu. Contoh-contoh di nota. Salah satu perkataannya ialah yaj'alu. Jadi yaj'alu ni kita kenal pasti dia fi'il apa. Dia bukan dia ada fi'il mudhari'. Jadi kita tandalah fi'il mudhari'. Jadi bila tahu fi'il mudhari', terjemahan dia ia menjadikan. Okey, kita cuba perkataan yang seterusnya. Alimah. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Terjemahan dia Telah mengetahui oleh bagus, betul. Saya tak payah tulis pun macam semua dah pandai je kan. Senang sikit kan fi'il ni. Telah mengetahui oleh ia. Yakfuru. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' FR. Jadi terjemahan dia Ia ingkar. Unzur.
Fi'il amar. Fi'il Amar. amar. Terjemahan dia Lihatlah oleh Lihatlah engkau. oleh engkau. engkau. Yes. Ij'al Amar. 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 Terjemahannya, tapi kena buang lah ni. Jadikanlah Jadikanlah oleh engkau. Jadikanlah oleh engkau. Engkau. Okay, saya pergi ke bawah ya. Saya tak pergi yang belah kanan sekali. Yanfa'u Fi'il mudhari. Mudhari. Qari. Terjemahannya Ia memberikan manfaat. ya Dia memberikan Ia fi'il amar. fi'il Amar. amar. fi'il amar. Fi'il amar. Pukullah Pukullah oleh engkau. Oleh engkau. Pukullah oleh engkau. Tambah. Pukullah oleh engkau. Kafara. Madi. Fi'il madi. Oleh ia. Ada Dah tiga engkar. huruf. Jadi telah engkar Oleh Oleh ia. ia. oleh ia. Okey lagi. Yahkumu. Fi'il mudhari. Mudhari. Fi'il mudhari. Mudhari. Ya Ia betul. Ia menghukum. menghukum. Dia menghukum. Arada. Fi'il amar. Tengok betul. Dia mesti Fi'il balik madi. Mati. Mati. ada fathah fi'il bukan. Kalau fi'il amar mesti baris sukun. Ni fi'il madi di awal dan di akhir madi. baris fathah fi'il madi. Terjemahan dia Telah menghendaki oleh ia. Oleh ia. right. Okay, ke bawah. Dhalla fi'il Mati. Mati. Fi'il madi. dia nampak 2 ke 3 huruf ni. Saya kat teacher ni kata 3 huruf ni sebenarnya Dalam lam tu. Pada Ya. lam samping. Sebenarnya dia 3 Sebenarnya 3. Asal dia adalah dhalala. 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 Jadi dalam bahasa Arab dia jadi macam inilah, dia boleh. Bila dia syaddah ni maknanya dia sebenarnya 3. Dhalla. Jadi macam mana kita terjemah? Telah sesat. Ia Telah sesat oleh ia. Jadi kalau kita tahu macam ni, kenapa nak terbalik-terbalikkan? Ni sebab kita kedudukan dia memang macam tu sebenarnya. Dalam fi'il fa'il dia selepas tu yang ke belakang. Jadi kita letak, kita ikut je. Mafhum boleh. Untuk mafhum boleh kita terjemahkan. Bila mafhum ni maknanya ia telah sesat. Boleh untuk kita nak faham. Bila kita dah faham, oh ni telah sesat oleh ia, maknanya ia telah sesat. Masih lagi ada maklumat 3 maklumat ni, iaitu maklumat pelaku, yes, masa dan kosakata kerja. Macam itulah. Tapi yang penting kita buat dulu ni, telah sesat oleh ni nak menunjukkan pelaku tu. Dalam kata dasar ni dan hampir semua fi'il dia datang kata kerja dulu, lepas tu baru pelaku. Dia punya susunan memang macam tu. Baik. Sal. Amal. Baris apa? Amar. Betul. Jadi fi'il amar. Kalau amar. terjemahan dia Tanyalah. tanyalah Oleh engkau. oleh engkau. Tanyalah oleh engkau. Ja'ala Fi'il madi. terjemahan Telah menjadikan Telah menjadikan oleh ia. oleh ia. Ya malu fi'il mudhari. fi'il mudhari. mudhari. Terjemahan Ia lakukan. ia melakukan. Bolehlah melakukan, boleh lakukan pun boleh. Tapi laku ni bukan maksud dia lariskan tau. Yang tu lain pula kataan lain. Urzuq Fi'il amar. fi'il amar. Jadi bolehlah terjemahan dia
Rezekikan oleh engkau. oleh engkau. Ni banyak dalam doa kita sebut kan. Rezekikan. Rezekikanlah oleh engkau ya Allah akan kami. Urzuqna. Allahumma apa kalau kita dah duduk antara dua sujud tu. Bila tak solat macam terlalu susah sikit nak recall. Allahu Akbar, lepas tu Rabbi firli warhamni warzuqni kan. Tu sebenarnya inilah warzuqni, ya Allah rezekikanlah oleh engkau akan daku. Rezekikanlah oleh engkau. Jadi terjemahan dia rezekikanlah oleh engkau. Kalau baris sukun tu nampak maknanya engkau lah tu. Kasabah. Madi. Tiga huruf je. Jadi tak ada sukun. Kasabah. Dia macam ni. Kalau madi dia mesti macam ni. Awal. Ziti tengok dia 3 huruf. Kaf, sin, ba. Awal dan di akhir berbaris fathah. Ini maknanya fi'il madi lah. Sya'a. Fi'il madi. Madi betul. Dia pun sama juga. Ada 3 huruf tapi di awal dan di akhir berbaris fathah. Jadi kat situ. Fi'il madi. Jadi kalau fi'il madi terjemahan dia telah Ya. banyak kan kita jumpa perkataan ni selalu kita sebut Masya Allah. Ya Allah. Tapi sebenarnya jika telah menghendaki oleh Allah, selalu kita main-main je perkataannya. Sebenarnya bila cakap insya-Allah janji kan? Sebenarnya perkataan ni janji, tapi kita bila kita tak nak pergi ke orang ajak jemputan tu, kita cakap insya-Allah tu maknanya kita punya macam close, selamat. Ya? Kita tinggal satu line ke atas, sorry. Kita tinggal. Tepi tu. Kasabah ni terlupa nak terjemah. Ya Allahu Akbar. Ada sebelah kanan dia tu. Sebelah kanan dia Aslim. Okey tak apa, nanti kita come back to that Ini kasabah ni telah mengusahakan oleh Okey, kita buat tadi Sya'a. Okey, saya naik balik semula. Aslim. Fi'il amar. Fi'il amar. Pun yang ini adalah sebab dia menyerah diri Oleh engkau. Serah dirilah. Sepatutnya serah dirilah sebab dia perintah kan. Serah dirilah oleh engkau. Surrender. Kalau dalam bahasa English tak ada dah. Dia cakap surrender. You surrender lah maksud dia kan. Submit. Dah. Ada macam ni je. Kalau tahu fi'il amar dia ujung. Macam tu lah. Kata perintah. Ya'lamu. Mudhari'. Jadi terjemahan dia? Ia mengetahui. Ia mengetahui mudhari'. Mungkin macam ada setengah kita ni memang kena buat lambat sikit lagi. Kita kena slowly digest macam itulah. Ukfur. Amar. Jadi terjemahan dia Ingkarlah oleh engkau. Bolehlah ingkarlah pun boleh. Ingkarlah oleh engkau. Ingkarlah oleh engkau kepada taghut. Ya waddu. Mudhari' betul. Mudhari'. Terjemahannya? Ia menginginkan. Anzala. Madi. Lagi perkataan terjemahannya? Telah menurunkan oleh ia. Oleh ia. A'rid. Fi'il amar. Terjemahannya? Berpalinglah oleh engkau. Wa'arid anil musyrikin. Berpalinglah oleh engkau daripada. Anda dah belajar dah. Kalau saya bagi ayat tu macam mungkin boleh ramai boleh terjemah. Contoh saya tambah kat sini. Fa'arid an
Musyrikin. Anda belajar dah ni? Anda Maka maka berpalinglah oleh engkau Daripada orang-orang musyrik. daripada al-musyrikin. Orang musyrik. orang musyrik. Tak cukup tu. Orang je satu. Orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang musyrik. Orang yang musyrik atau orang-orang yang mensyirikkan. Mensyirikan. Orang yang mensyirikkan. Jadi orang-orang mensyirikkan tu luas lagi maksud dia. Kalau kita nampak orang musyrik je, wah kita nampak Cina, India yang sembah Tok Pekong dan sembah patung. Sebenarnya dalam orang Islam ni pun ada juga kala-kalanya kita ni kita pun boleh jadi orang-orang yang kita mensyirikkan secara tak perasan ke. Kita mungkin secara terang-terangan tu tak nampak, tak tahu. Banyak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Tapi yalah kita secara umumnya kita betul lah, kita faham lah tu. Maksud dia orang yang bukan Islam tu semuanya syirik lah. Kalau dia syirik, kalau di Islam maknanya dia submit tu Allah. Dia hanya menyerahkan. Musyrik lawan dia apa dia? Syirik lawan dia tauhid. Jadi kalau musyrikin ni lawan dia orang-orang yang muslimin. Gitulah dia punya opposite in meaning. Okey. Ataupun musyrik lawan dia muslihin, orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Baik, i'lam Jadi amar. Amar. fi'il amar, betul. Terjemahannya Ketahuilah. Ketahuilah oleh engkau. Ketahuilah oleh engkau. engkau. Yes. Okey, alhamdulillah. Lagi satu, yattakhidhu Fi'il Fi'il mudhari. mudhari'. Fi'il mudhari'. Jadi terjemahan dia Ia mengambil. Ia mengambil. Dia mengambil. Yattakhidhu ni banyak juga, ada yang maksud dia mengambil, maksud dia menganggap, menjadikan, boleh juga Tapi dia macam lebih abstrak. Maksud dia tu mengambil, menjadikan, yang maksud dia macam kalau dalam yattakhadhu ada juga yang macam tu, yattakhadhu, yattakhidhu pun ada. Yang maksud dia mengambil, membuat. Kadang-kadang dia terjemah membuat pun boleh. Tengok konteks. Tapi for now, betul lah, yang penting kita betul dari segi masa ni tadi. Sebab kita baru belajar tentang pembahagian dari segi masa. Jadi secara umumnya inilah cara kita nak terjemah. Walaupun kita tak tahu kata kerjanya tu, kosakata tak ada, tak apa. Ini kita boleh rujuk dekat mana? Kita boleh rujuk dalam modul ni juga. Ada bahagian, akhir bahagian fi'il ni, kosakata fi'il. Nampak ni? Kosakata fi'il. Banyak, terbanyak dalam Quran. Terbanyak dalam Quran. Jadi dekat sini contoh, amila. Kita tahu kata kerja dia membuat. Contoh Jadi kita tahu dia kata dasar ni semua fi'il madhi. Jadi kita terjemahkan telah membuat oleh ia. Ataupun amila ni telah mengerjakan oleh ia. Banyak juga sebenarnya perkataan ni kita selalu jumpa. Satu, kita selalu jumpa, dan ada juga perkataan yang kita dah gunakan dalam bahasa kita. Macam saya kata tadi lah, amil ni. Kalau kita sebut amal, amal. Kita kata amal, amal. Bukan hamzah. Kalau hamzah tu angan-angan, amal. Hub ataupun angan-angan. Amil mu'ain, amilah. Jangan kita terjemah telah beramal oleh ia. Sedangkan maksud dia yang umum ialah mengerjakan. Ni selalu perkataan amal ni, bila sebut amal kita faham dalam bahasa Melayu tu, sebut amal macam benda tu positif kan. Terus nampak solat, kita nampak ibadah khusus lah. Tapi sebenarnya dalam Quran, bila kata amila ni, ada juga buat kerja. Maknanya cerita dia bekerja. Cerita dia bekerja. Amila ni bekerja. Bekerja atau mengerjakan. Jadi dia boleh bekerja tu, buat kerja yang jahat pun ada juga Allah sebut. Jadi kita pun, bila kita nampak amal je, kita kata baik. Kita buatlah konsert amal. Tapi benda yang kita konsertkan tu salah. Kita benda orang buat konsert ni, kadang-kadang bercampur lah. Amal pada bahasa Melayu. Tapi dalam Quran, amal tu maksud dia mengerjakan.
Contoh Okey, jadi satu perkataan tadi kita dah banyak juga yang kita dah buat. Di perkataan kadzaba ni 176 kali. Perkataan ni selalu kita sebut da'a. Da'a ni maksud dia selalu kita terjemahkan Meminta. apa? Doa lah. Doa. Telah berdoa oleh ia. Berdoa tu maksud dia meminta ataupun menyeru. Kalau dakwah datang daripada perkataan da'a ni lah. Dakwah. Okey, ini kata dasar. Hada telah memberi petunjuk oleh ia. Daripada hada jadi yahdi, lepas tu dia jadi ihdi macam dalam surah Al-Fatihah. Ayat surah 1 ayat berapa? Ihdi. Hada dia jadi ni perkataan ni banyak. Jadi sebab tu saya macam highlight lah perkataan-perkataan ni Hada, daripada hada dia jadi yahdi. Dia tak boleh jadi yahdu. Perkataan ni tak akan jadi yahdu. Lepas tu kalau fi'il amar dia jadi ihdi. Buang huruf tu, dia tinggal ni je. Ihdi. Jadi hada telah memberi petunjuk oleh ia. Yahdi ia memberi petunjuk. Ihdi tunjukkanlah oleh engkau. Banyak perkataan ni dalam Quran. Okey. Kemudian perkataan abada. Abada ni kalau kita tengok terjemahan selalu dia terjemah apa? Menyembah. Menyembah. Jadi sepatutnya kita terjemah, janganlah kita terjemah abadah tu sebagai Menyembah. menyembah. Jangan telah menyembah oleh ia. Kenapa? Masih ada yang dah masuk kelas pagi tadi dah dengar dah. Mengabdikan diri. Menyembah oleh ia itu. Kalau kita kata telah menyembah oleh ia, perkataan ni sempit. Perkataan ni membataskan maksud ayat tu tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi menyembah. Perkataan ni menyebabkan macam kita punya faham tu yang orang kata seiring lah boleh hidup ni. Dah asal solat, okey lah tu kalau dia dah solat. Sebab dia nampak perbuatan solat tu adalah perbuatan yang macam menyembah lah. Kerana apa? Perkataan menyembah ni dia terbatas. Dia terbatas kepada Waktu solat je. waktu solat. Waktu yang nampak pada masa yang tertentu, pada tempat yang tertentu dan juga dengan cara yang tertentu. Jadi menyembah. Perkataan sembahyang tu sebenarnya tak tepat lah. Sembahyang. Semua orang yang menyembah tu sesuatu tu dia akan sembahyang. Orang Hindu ada sembahyang dia, orang Buddha ada sembahyang dia. Orang apa nama? Orang lain lah, ada agama lain dia ada sembahyang dia. Macam kita pula, kalau kita kata sembahyang, kita merujuk kepada perlakuan yang itulah. Daripada kita solat tu, tak angkat takbiratul ihram, ataupun kita pergi Mekah tu, kita tawaf, itu semua dikira sebagai perbuatan menyembah. Tapi sebenarnya perkataan abadah luas lagi kalau kita terjemahkan dengan menggunakan perkataan menghambakan diri atau mengabdikan diri. Hamba abdi pula. Bahasa kita pun kita dah guna perkataan tu. Kenapa terjemahan kita tak ambil perkataan yang asal tu tadi? Jadi kita terjemahkanlah, mulai daripada hari ini kita terjemahkanlah telah mengabdikan diri oleh ia. Bila kata mengabdikan diri ni ataupun menghambakan diri maksudnya luas. Jadi dia Unlimited. 24 jam lah hamba kehidupan seorang hamba daripada dia celik mata sampailah dia tutup mata untuk tidur. Bahkan tidur dia pun mesti dicatu ataupun diwartakan oleh tuan dia. Dia kat situ. Kalau dia makan, kalau tuan dia bagi makan, dia makanlah. Dia tak ada gaji. Tapi dia dapat provision, dia dapat rezeki daripada tuannya. So kat situlah konsep tu. Jadi tak kira lah waktu tuan dia suruh dia sembah tuan dia ke ataupun di luar waktu sembahan tu dia tetap adalah hamba kepada tuannya. Jadi kita ni hamba kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami mengabdikan diri. There's no equivalent to that kan. Maknanya kalau menghambakan diri
keluar daripada solat tu pun kita still hamba. Jadi kita tahu Tuhan kita tu sentiasa melihat kita, sentiasa take care of kita punya well-being. Macam itulah. Dan sentiasa memerhatikan. Kalau faham konsep tu macam kita ni tak perlu CCTV sebenarnya. Banyak orang Islam ni macam tu, maknanya hamba lah. Aku ni hamba. Jadi berjalan di muka bumi ni pun dengan penuh rasa takut kepada Allah. Bila-bila je Tuhan kita tu boleh murka ke kita. Bila-bila je Tuhan kita tu boleh balas kita dengan kebaikan. Ikut yang dia kehendaki. Sebab dia yang Tuhan kita ni paling hebat, yang paling kaya, yang paling berkuasa, yang boleh mengampunkan, yang boleh menghukum. Jadi banyaklah sifat-sifat Allah yang kita pun dah sebut dalam Fatihah kan. Jadi kita dah boleh terjemah, masa kita terjemah isim tu, sebelum kita pergi sampai fi'il. Cik kita tengok betul tak? Okay, macam Fatihah ni kan. Sebenarnya kita kat sini kita dah cerita pasal isim, kita dah tahu dah. Kita dah boleh terjemah dengan nama bagi Allah. Siapa dia Allah? Allah itu sifatnya Maha Pemurah, sifatnya lagi Maha Penyayang. Kemudian apa-apa kita nak puji, segala pujian kesyukuran itu hanyalah bagi Allah. Tuhan yang mencipta dan mentadbir bagi sekalian alam. Alamin. Lepas tu apa lagi sifat dia tu? Maha Pemurah. Rahim. Lagi pula bukan ni di dunia. Penyayang di akhirat, dan di akhirat nanti dialah yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Jadi kat situ je dah. Kalau nak kenal Allah dengan Fatihah ni pun dah boleh nampak di dunia dan juga di akhirat yaumiddin. Baru masuk fi'il. Hanya kepada engkau ataupun akan engkau kami mengabdikan diri, dan akan engkau maknanya hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Kalau hamba mesti dia minta tolong kat tuan dia. Tuan mesti tak suka kalau hamba lari pergi tempat lain pula. Padahal yang memberi perlindungan, bagi makan semua tuan tu, tapi pergi kat lain. Jadi tak kenalah kalau kita kata sembah tu tadi. Jadi kalau sembah tak apa, waktu ni je kita ikut. Waktu lain masa sendiri, aku punya time. Masa ni je untuk Allah. Macam banyak orang cakap macam tu kan. Banyak orang Betul-betul. ni masa untuk Allah, masa untuk Allah. Bukankah kita ni kepunyaan Allah? Semua masa kita ni patutnya untuk Allah. Untuk Allah. Kerja pun kena ikut yang Allah bagi. Anak Allah bagi kita kerja yang macam ni. Ni boleh kerja ni jangan. Kerja tu. Jadi kat situlah maksudnya. Macam mana kita boleh kerja tapi kita melanggar perintah Allah. Kita mendukung usaha-usaha musuh-musuh Allah. Padahal Allah kata dia yang bagi kita makan. Tapi kita takut lah. Yang lain tu. Tu dah takut kan, cerita pasal syirik tadi tu. Baik. InsyaAllah. Jadi banyaklah perkataan-perkataan kat sini. Jadi kita boleh senarai. Contoh perkataan lain yang biasa kita dengar. Contoh perkataan kalimah 3 huruf. Sajadah. Macam mana kita nak terjemah tu? Sajadah. Telah Telah. sujud. Betul. Telah sujud oleh. Ya. Telah sujud oleh. Ini selalu kita jumpa perkataan ni. Kalau kita dah boleh baca Jawi pun kita boleh dah terjemah raka'a. Jadi saya nak dengar dia punya, kita belajar ni tadi. Macam nak terjemah? Telah ya. Bukan telah merokok, tapi telah rokok. Sabar oleh ia. Okey. Ni banyak perkataan dalam bahasa kita lagi. Contoh khatama. Khatam apa khatam? Kita kalau cakap dah tamat, dah selesai. Tapi sebenarnya maksud dia kunci. Patutlah bila dah khatam Quran, majlis khatam Quran dah tak buka Quran, dah kunci. Patutnya ni telah mengunci oleh ia. Khatamallahu ala qulubihim. Lagi perkataan ni selalu juga kita dengar, kita sebut juga perkataan ni, cuma dia sebenarnya asal dia bahasa Arab. Bakhilah.
Bakhil. Telah bakhil Bakhil boleh dia. telah Boleh ya. kedekut oleh ia. Telah kikir oleh ia. Kemudian perkataan ni Tamak. tamak. Telah tamak oleh dia. Dah tamak oleh oleh ia. betul lah. Tapi tamak dalam bahasa Quran ni setakat yang saya jumpa, biasa tamak ni maksud dia very positif, telah sangat banyak. satu keinginan yang tinggi lah. Biasanya cerita dia pasal tamaan syurga, nak masuk syurga. Suka nak masuk syurga. Okey, ni lagi, ni pun kita dah sebut. Amara. Marah. Marah. Amar, fi'il amar, fi'il apa? Menyuruh. Yes, jadi kata kerja dia menyuruh. Telah Oleh ia. menyuruh. Merintahkan Oleh pun ia. boleh. Telah menyuruh oleh ia. Telah menyuruh. Razaqah. Dah biasa dah dengar ni. Razaqah. Amar. Rezeki. Jadi telah Telah memberi oleh ia. rezeki. Rezeki. Telah Memberi rezeki oleh ia. Iya. Yang boleh beri rezeki ni siapa? Allah. Ni syakara. Telah bersyukur oleh ia. Betul. Telah bersyukur oleh ia. Ia. Kalau lagi, ni dekat-dekat je. Syarika. Syarika. Syarikat lah. Telah Syirik oleh ia. Syirik Telah mensyirikkan oleh oleh ia. oleh ia. Nak mensyirikkan sesama manusia tak ada masalah. Tapi kalau nak syirikkan Allah tak boleh. Macam itulah, telah mensyirikkan oleh ia. Dekat je kan? Jadi syukur lawan dia syirik lah. Kufur. Syukur lawan dia syirik. Syakara lawan dia syarikah. Tapi maknanya kalau cerita pasal bersyukur pada Allah dengan mensekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah ni, mensyirikkan Allah ni, maknanya dia tak bersyukur lah. Sebab ultimate syukur is tauhidkan Allah. Baik, ini antara perkataan yang kita boleh. Ni kalau jumpa dalam Quran, nanti 4 kalimah 3 huruf, dah boleh bezakan daripada mushaf Fatihah ni, dah boleh start dah cuba terjemah ya, kalimah 3 huruf. Okey, contoh dalam macam ni khatamah ni kat sini dah jumpa dah. Khatamallah ala Perkataan yang tadi kita baru belajar. Nanti kita sambung lagi esok dengan lebih detail fi'il madhi yang lain. Ni kita baru jumpa satu je contoh fi'il madhi. Kita nak tunjukkan perbezaan pada masa madhi tu, mudhari' dan juga amar. InsyaAllah besok kita sambung lagi fi'il madhi dengan lebih lanjut lah. Kalau siapa yang ada masa tu boleh jeling-jeling dah, tengok-tengok depan akan datang ni. Atau tidak, tak apa je. Nanti kita buat sama-sama dalam kelas. Baik. Cukup dulu ya, ada soalan? Bagus sangat. Masya Allah. Itu bukan soalan. Alhamdulillah. Alik nak dengar. Komen. La haula wala quwwata illa billah. The explanation on Abadah tu very good. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga dapat kita manfaatkan dan kita Alhamdulillah. sama-sama ya. Baik, tak ada soalan. Saya akhiri kelas session kita pada malam ni, sesi ke-10 dengan doa. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya Allah fa'fu anna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.